TV KPM. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey. Apa khabar anda semua di rumah? Wani harap anda semua sihat-sihat belaka. Sentiasalah jaga diri anda kerana kita tahu sekarang ini kita punya kes ni masih naik dan turun. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia harus sama-sama bertanggungjawablah untuk patuhi SOP demi memutuskan rantaian COVID-19 ini. Saya percaya jika anda semua bertanggungjawab, insya-Allah kita boleh sama-sama turunkan kes ini dari hari ke hari. Sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat ya, jika tiada urusan penting, jangan keluar rumah. Alright? Okey, baik. Jom kita teruskan dengan subjek kita hari ini. Kita akan sama-sama belajar satu lagi subjek teras yang menarik, iaitu biologi. Merupakan satu subjek yang agak mencabar untuk pelajar-pelajar dalam aliran sains. Tapi sebenarnya kalau anda tahu teknik yang betul, cara menjawab yang betul, insya-Allah boleh skor A+ punyalah. Jadi kalau nak tahu siapa guru kita hari ini, apa kata kita saksikan dulu profil beliau. Diamond can cut diamond. Itu dia permata kata yang dipilih oleh guru kita hari ini, iaitu Cikgu Mardiana. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum Wani. Berjumpa kembali kita Cikgu. Ya Wani. Setelah beberapa kali belajar biologi dengan Cikgu, namun hari ini kita kembali bersama dengan Cikgu Mardiana dan selamat datang kita ucapkan ke studio RTS. Seperti biasalah Cikgu, kita nak tahulah hari ini subjek biologi, topiknya apa yang telah Cikgu pilih? Okey. Hari ini topik kita ialah topik tingkatan 4, bab 6, pembahagian sel. Pembahagian sel. Okey, mungkin Cikgu boleh kongsilah mengapa pentingnya kita nak kena belajar pembahagian sel ni Cikgu? Okey, baiklah Wani. Sebenarnya untuk biologi, kita ada tema 1 di mana ada 7 bab dirangkumkan dalam tema 1 dan bab 6 ini masih berbicara tentang sel. Ya. Jadi bila kita belajar pembahagian sel, kita tahu bagaimanakah salah satu proses fisiologi yang berlaku di peringkat sel Wani. Okey, jadi ini merupakan tajuk tingkatan 4. Bab 6 ya Cikgu? Bab 6 Wani. Bab 6. Okey, jadi itu dia. Cikgu dah bagi tahu topik kita hari ini pembahagian sel. Jadi sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita, kita macam biasalah nak dengarkan dulu pandangan calon SPM mengenai subjek biologi. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM. Dalam bab ini, saya telah mempelajari bagaimana sel-sel dalam badan kita berkembang dan hanya berhenti berkembang apabila kita sudah mati. Saya juga mempelajari bahawa meiosis itu merupakan suatu proses pembahagian sel yang berlaku di dalam organ pembiakan untuk masukkan gamet. Akhir sekali, bab ini juga telah menarik minat saya untuk mempelajari subjek biologi ini dengan lebih mendalam. Setelah belajar biologi, saya telah memahami tentang kitaran sel yang merujuk kepada penggandaan DNA serta pembahagian sel untuk menghasilkan 2 sel anak. Manakala, mitosis pula bermaksud proses pembahagian nukleus sel induk untuk menjadi 2 nukleus. Saya minat dengan subjek biologi kerana saya dapat mempelajari proses yang dilalui oleh sebuah sel. Sebagai contoh, sel di dalam badan kita sentiasa menumbuh, membahagi dan mati. Sel yang mati akan sentiasa diganti dengan sel yang baru. Sel badan menghasilkan sel yang baru dengan proses pembahagian sel. Didik TV KPM. Itu dia pandangan calon SPM mengenai subjek biologi dan rata-rata daripada mereka mengatakan subjek ini adalah subjek yang mereka gemari. Namun cikgu, suka juga. Tapi sebenarnya senang ke nak skor A+ untuk subjek ni cikgu? Macam subjek lain juga Wani, cikgu berpendapat
sekiranya setelah melakukan persediaan Ya. dan disusuli dengan latihan yang betul dan mencukupi serta mahir teknik menjawab ataupun teknik-teknik dan kemahiran yang diperlukan dalam peperiksaan, insya-Allah A+ sudah tentunya milik calon tadi. Itu dia kata-kata Cikgu Mardiana kita. Tapi untuk subjek hari ini biologi, topik pembahagian sel ini, dalam topik ini, bahagian apa yang paling susah dan mencabar bagi murid sebenarnya Cikgu? Mungkin Cikgu boleh kongsikan? Okey, jadi hari ini cikgu akan berkongsikan beberapa perkara dan mulailah di awal ni cikgu tekankan yang untuk bagaimana yang perlu diberi perhatian bagi secara keseluruhan bagi bab 6 ini ialah iaitu murid-murid harus boleh melukis setiap fasa dalam pembahagian sel. Ya. Murid juga boleh menerangkan dengan ringkas apa berlaku dalam fasa pembahagian sel tersebut. Murid boleh mengaplikasikan pembahagian sel di dalam kehidupan dan terakhir murid juga boleh menerangkan sekiranya pembahagian sel tadi berlaku dengan tidak tertib. Tu dia ada empat proses yang penting harus semua murid kuasai dalam bahagian ini, Cikgu. Betul, Topik Wani. ni. Ya. Okey, jadi kita pun tak sabar nak tunggu lagi apa teknik dan tips yang akan Cikgu kongsi bersama dengan kita. Selepas ini, hanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Bukan senang kita nak dapat keputusan yang dapat membanggakan keluarga dan diri sendiri. Masing-masing sebelum nak menghadapi periksa SPM tu akan ada banyak masalah yang mengganggu mental, jiwa dan emosi untuk kebanyakan pelajar. So memang banggalah dan akhirnya cabaran yang besar kami telah tempuhi dan telah pun berakhir. Satu, hilangkan sikap malas. Yang kedua, mempunyai azam yang tinggi untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam SPM. Yang ketiga, saya nak anda harus menyelesaikan tugas atau kerja sekolah yang diberikan oleh guru. Kalau tak faham, tanya cikgu ataupun kita boleh tanya kawan-kawan kita yang lagi pandai dalam sesuatu topik ataupun bidang dalam pelajaran tersebut. Ada calon SPM tahun 2021. Saya harap anda semua mampu menyiapkan diri anda dengan masa yang ada ini untuk menghadapi peperiksaan SPM. Saya harap anda semua ulang kaji bersungguh-sungguh, belajar bersungguh-sungguh dan ingat, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Waini Kerry. Dan untuk subjek hari ini, kita akan sama-sama belajar biologi, khususnya topik pembahagian sel. Okey, jadi sekali lagi Wani nak ingatkan, mungkin ada semua yang dalam kesibukan sedang menonton Road to Success hari ini, Wani nak pesan untuk sentiasalah patuh SOP, okey? Di mana saja anda berada, nak beli makanan untuk ulang kaji ke, make sure kena jaga SOP. Okey, jadi untuk hari ini cikgu, seperti biasalah, bukan kita berdua saja yang akan di studio, kita akan sama-sama memanggil 6 murid cikgu dari Sekolah Menengah Sains Ulu Selangor, Batangkali, Selangor yang akan bersama-sama dengan kita hari ini. Mari kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Khabar baik. Khabar baik, alhamdulillah. Okey, kita nampak di sini ada 3 pelajar lelaki dan 3 pelajar perempuan. Jom kita nak minta anda perkenalkan nama anda dan kongsikan apa cita-cita anda. Kita mulakan dengan Adam. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Adam Rizal bin Azwar. Kami dari Sekolah Menengah Sains Ulu Selangor. Dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang askar.
Wow, askar. So kita doakan agar Adam berjaya menjadi askar. Okey. Seterusnya kita ada Nazim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bonjour, Hajime Mashte. Nama saya Muhammad Nazak Muhammad Azmawi. Cita-cita saya untuk menjadi seorang guru ataupun seorang speaker, insya-Allah. Wow, itu dia. Bonjour, Azim. Nazim, maafkan saya. Okey, seterusnya kita ada Nur Ain. Assalamualaikum, nama saya Nur Ain Salihah, boleh panggil Ain. Cita-cita saya nak jadi jurugambar. Juru gambar, fotografer. Mungkin boleh jadi fotografer yang berjaya satu hari nanti ya. Okey, kita doakan. Seterusnya kita ada Aira. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aira Michelle. Boleh panggil saya Michelle. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang diplomat. Okey, wow, baik. Terima kasih Michelle. Seterusnya kita ada Norman. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Boleh panggil saya Norman. Cita-cita saya nak menjadi seorang pilot. Sebab pemandangan dia sangat cantik. Wow, itu dia cita-citanya. Bukan salang-salang ya. Okey, terima kasih Norman. Dan akhir sekali kita ada Intan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Intan Najwa. Boleh panggil saya Intan. Cita-cita saya nak jadi veterina. Veterina. Wow, menarik. Terima kasih Intan. Okey, itulah dia 6 orang murid cikgu. Ni semua anak murid kelas cikgu ke volunteer semua cikgu? Ini kerana dalam PDPR Wani, jadi mereka lah yang volunteer dan mereka memang kelas yang cikgu mengajar. Wah, itu dia hebatnya mereka ni bakal pelajar cemerlang hari ini dan Amin. semua yang menonton di rumah sana. Okey, baik cikgu. Jom kita nak teruskan dengan sesi pelajaran kita hari ini. Dipersilakan cikgu. Terima kasih Wani. Okey, baiklah. Sebelum itu cikgu minta murid-murid di atas talian dan juga murid-murid di rumah untuk menyediakan pensel, pen, ya, alat tulis dan buku nota untuk mencatat perkara penting yang akan kita kongsikan pada hari ini. Cikgu tak nak murid-murid terlepas perkara-perkara yang cikgu ingin pesan dan cikgu ingin kongsikan, ya. Okey, baiklah. Sebelum kita meneruskan kepada perkongsian kita, cikgu ingin menggariskan ada 4 perkara yang terkandung ataupun kita kenali sebagai standard kandungan bagi bab 6 ni Wani. Ya, kita ada pembahagian sel, kita akan lihat kita sel dan mitosis, kita akan tengok kepada meiosis iaitu satu lagi jenis pembahagian sel dan yang terakhir kita ingin membincangkan isu pembahagian sel terhadap kesihatan manusia. Baik. Seterusnya, Wani cuba Wani tengok ni. Wani dulu masa sekolah, cikgu yakin Wani mendapat grade yang baik dalam matematik. Mendapat apa cikgu? Maafkan Grade saya? yang baik dalam matematik. Grade yang baik, alhamdulillah. Okey. Matematik itu bukan satu subjek yang agak mencabar untuk saya, tapi alhamdulillah saya berjaya push diri saya untuk dapatkan skor yang saya nak. Alhamdulillah. So Wani, dalam dunia biologi, dan biologi lah satu-satunya bidang sains di mana pembahagian itu sama maknanya dengan darab. Okey. Okey. 2 bahagi dengan 2. Dapat berapa Wani? 2 bahagi 2 kosong? Betul tak? 2 bahagi 2 dapat 1 Wani. 1. Nampak tak cikgu? Saya kena kalkulator depan saya ni cikgu. Malulah saya Sekarang macam ni. memang semua orang murid-murid pakai kalkulator. Cuma dalam biologi ni Wani, 2 bahagi 2 dapat 4 Wani. Oh, macam mana pula tu? Ya, mari kita lihatnya. Okey, jadi melalui pembahagian sel lah Wani, di mana sel tadi akan bertambah bilangannya. Okey. Okey, jadi kita mesti tengok yang pertama tadi 6.1, pembahagian sel melibatkan 2 bahagian iaitu karyokinesis, melibatkan pembahagian nukleusnya Wani, dan yang kedua ialah cytokinesis di mana cytoplasma membahagi. Sekarang ni Wani, sepanjang perkongsian cikgu murid di rumah dan murid-murid di atas talian, cikgu akan menselang-selikan dengan checkpoint. Di sini checkpoint ini ialah cikgu ingin menguji, ya. Cikgu tak nak tunggu di akhir rancangan, cikgu akan menguji anak-anak untuk memperkukuhkan ya pengetahuan anak tentang pembahagian sel. Jadi yang pertama Wani, cikgu dapati sekiranya murid-murid tidak kenal nama-nama khas dalam kromosom dalam bentuk-bentuk yang berbeza, mungkin murid tadi agak sukar untuk cemerlang dalam bab pembahagian sel. Jadi cikgu bawakan pada hari ini di mana kromosom-kromosom dalam bentuk berbeza.
Okey, kita buka soalan pada murid atas talian ni Wani ya. Boleh cikgu. Okey, siapa yang boleh bantu cikgu untuk menamakan A, B, C dan D? Silakan. Boleh saya cuba cikgu? Silakan Adam. Yang paling kiri tu warna purple, kromatin. Warna biru, kromatid. Warna merah, kromatid kembar. Lepas tu yang warna hijau dengan purple tu kromosom homolog. Okay, terima kasih Adam. Mari kita lihat. Ya, mari kita lihat. Tahniah. Itu dia. Ya. Jadi Wani, apabila murid tahu nama-nama kromosom dalam bentuk yang berbeza-beza, mereka akan mudah untuk menerangkan pembahagian sel. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada kita sel. Untuk pengetahuan murid-murid di rumah dan di atas talian, pembahagian sel ini bermula dengan kita sel. Jadi dalam kita sel ada dua, iaitu interfasa dan fasa M. Kita sel interfasa merupakan fasa yang paling panjang dalam kita sel. Fasa ini terdiri daripada 3 fasa, G1, S dan G2. Jadi Wani, pi yang Wani nampak ini juga merujuk kepada jumlah masa setiap fasa. Kalau Wani tengok pi itu besar, maka lamalah fasa itu berlaku. Ya. Okey, baiklah. Apa yang berlaku semasa fasa G1? Okey, semasa G1, komponen sel seperti mitokondria dan jalinan endoplasma dihasilkan dengan lebih banyak lagi. Protein untuk kegunaan kita sel juga disintesis ketika ini kerana lepasnya ada proses penting Wani. 1 menjadi 2. Ini persediaan. Pada peringkat ini, nukleus kelihatan besar dan kromosom adalah dalam bentuk kromatin. Panjang-panjang mengurai ya Wani masa ni? Ya. Okey, fasa seterusnya ialah fasa S, di mana fasa ini ialah untuk sintesis DNA. DNA bereplikasi. Kalau murid-murid boleh tengok gambar di sebelah kiri sana, kromatid menjadi kromatid kembar. Daripada 2 sayap ada 4 sayap. Kromatid seiras yang dikenali sebagai kromatid kembar, kedua-dua kromatid mengandungi salinan molekul DNA yang sama. Kerana kita nak mekalkan ciri yang sama Wani, kita kena ada salinan dia, fotokopi dia. Ya. Okey, disambung dengan fasa G2 bagi interfasa, sel terus membesar dan kekal aktif secara metabolik semasa fasa G2. Sel mengumpulkan tenaga dan membuat persiapan terakhir memasuki peringkat pembahagian sel yang seterusnya. Jadi semua ini akan berlaku dalam tempoh masa yang agak panjang. Okey, apabila masuk ke fasa M, untuk melengkapkan kita sel tadi, fasa M terdiri daripada 2 peringkat iaitu mitosis dan cytokinesis. Ada 2 perkara yang akan berlaku, 2 peristiwa di sini. Dan mitosis melibatkan 4. Kalau bagi pelajar biologi Wani, perkara ini satu perkara yang wajib diketahui, iaitu PubMed. PubMed? Yes. Sampai luar negara pun taklah panggil PubMed, dia panggil PMed. Jadi ini semua pelajar mengambil biologi akan tahu tentang PubMed ini. Okey, apa tu PubMed cikgu? Ya, mari kita kenali siapakah PubMed ya. Okey, PubMed Wani, P ini ialah profasa. Jadi profasa apa yang berlaku seperti dalam rajah, nukleus dan kromatin mula memendek dan menebal. Kalau tadi panjang, sekarang sudah pendek dan menebal. Dan kromosom terdiri daripada 2 berbenang seiras yang disebut kromatid kembar. Membran nukleus terurai. Kalau kita nampak Wani dah tak ada nukleus dah. Ya, dah mula terbuka semuanya. Gelendong mula terbentuk. Okey, seterusnya kita pergi pada M, iaitu metafasa. Okey, seperti awalnya tadi Wani, Cikgu ada beritahu, antara bila Wani tanya apa yang susah, apa yang perlu mahir ya Wani, ialah melukis. Melukis. Ya, jadi di sini untuk metafasa, cikgu minta murid-murid di atas talian sila lukiskan metafasa di mana lukisan tadi haruslah menceritakan tentang 3 poin ini. Okey, murid-murid di atas talian boleh mula melukis sementara cikgu menerangkan ya. Okay. Sentriol berada di kutub sel yang bertentangan. Gentian gelendong menetapkan kromosom pada satah khatulistiwa. Kromosom tersusun dalam barisan di satah khatulistiwa. Jadi bolehkah kita minta mereka untuk menunjukkan lukisan Wani? Okey, jom. Siapa dah siap sila tunjuk jawapan anda di kamera. Ini mungkin senang kacang je bagi anda.
Wow, Adam. Dalam 1 minit lukisan anda jadi macam tu. Hebat. Okey, yang lain Intan, belakang sikit Intan. Okey, cikgu nampak ya jawapan Nampak? mereka? Ya. Adam punya betul. Cuma Adam tak ada membrane cell. Membrane cell. Bagi Nazim Akmal, lukisan Nazim Akmal perlu diperbetulkan lagi sebab ini masih dalam bentuk kromatik kembar. Okey. Nampak sama cikgu, tapi sebenarnya banyak perbezaan dia. Ya, jadi perlu mahir melukiskan betul. Okey, Norman punya, Norman kena dekat sikit lah Norman. Okey, Norman punya, okey. Kita fokus Norman punya. Norman angkat sayang, Norman angkat balik. Cikgu nak tengok. Norman. Okey, Norman punya Wani, ini ada berlaku kesilapan di mana jumlah asal ialah 4, dia lukis 6. Oh, terlebih. Terlebih. Okey, jadi kena ada 4 je lah cikgu. Ya, dia kena kekalkan. Okey. Kita pergi seterusnya. Inilah jawapan. Itu dia. Siapa yang lukis sama macam tu? Intan pun sama. Sama dengan jawapan. Okey, Ain pun comel je semua lukis. Pandai. Okey, seterusnya kita pergi untuk uji yang kedua. Ya, dan untuk lukisan terakhir pada hari ini, kita tengok pula bagaimana anafasa. Anafasa ialah di mana sementara cikgu terangkan anak-anak boleh mula melukis ya, murid-murid tolong lukis ya. Sentroma membahagi 2 dan kromatik kembar berpisah. Kromatik kembar sekarang baru berpisah. Gentian gelendong memendek, mengecut dan kromatik kembar tertarik ke kutub sel yang bertentangan. Anafasa berakhir apabila kromatik sampai di kutub sel. Okay, macam mana murid-murid? Tadi metafasa, ini anafasa. Ya, kan tadi ada Pak Mat PMA sekarang. Sekarang kita dah A. Ya. Okey, baik. Siapa dah siap? Michelle. Okey, rapatkan ke kamera. Nak tengok jawapan. Okey. Norman. Tinggal Norman seorang saja ni. Okey, cikgu boleh cek yang lain dulu cikgu. Betul ke boleh. tidak? Itu dia. Okey, semua betul. Semua betul? Ya. Wow, walaupun lain-lain di situ tapi semua betul ya bagi apa orang kata dari segi skema jawapan cikgu lah. Ya. Betul. Okey, bagus semua. Okey, kita teruskan ya Wani? Boleh cikgu. Alright. Dan yang terakhir untuk Pak Mat tadi, minta maaf ini jawapan untuk anafasa. Okey, yang terakhir adalah telofasa. Telofasa ialah apabila kromosom telah sampai ke kutub yang bertentangan dan dikenali sebagai kromatik, dikenali sebagai kromosom anak. Ya, ini tentang bagaimana sel tadi mendapat sel baru, sebab itu ada perkataan anak di sini. Setiap kutub sel mempunyai satu set kromosom yang lengkap dan seiras. Nukleus mula terbentuk, getian gelendong menghilang. Peringkat telofasa diikuti oleh cytokinesis. Ya. Sekiranya murid-murid boleh melakukan dengan baik penerangan dan juga lukisan, bermakna murid-murid telah mahir dan telah pun menguasai semua peringkat dalam pembahagian sel mitosis. Itu dia. Pak Mat. Ya, Kita Pak Mat. dah sampai T dah ni. Ya. Okey, itu dia semua contoh-contoh lukisan untuk Pak Mat ya. Betul. Kemudian Wani, apabila kita belajar sesuatu ilmu, sebenarnya bagi silibus ya, biologi, kita juga akan menerangkan apakah kegunaan pembelajaran ini dalam kehidupan mereka. Di manakah perkara ini berlaku kepada tubuh badan ataupun dalam organisma hidup yang lain. Ya. Jadi seterusnya kita akan berkongsi tentang keperluan proses mitosis ini. Okey. Jadi seperti yang cikgu katakan, checkpoint yang cikgu sediakan hari ini untuk membantu murid di rumah dan juga murid di atas talian untuk memperkukuhkan pengetahuan murid tentang bab pembahagian sel. Okey, jadi siapa yang boleh bantu cikgu untuk menerangkan keperluan mitosis, sebab kalau kita tengok gambar ni Wani pastikan betul-betul ekor cicak tu tak sama. Lain. Dan kalau Wani tengok di sebelah kiri pula, gambar tapak Sulaiman tu bilangan kakinya tak sama. Jadi apakah yang berlaku kepada kedua organisma ini? Siapa boleh terangkan? Siapa saya boleh bagi tahu? Okey, Adam, silakan. Melalui proses mitosis ni, cicak dengan tapak Sulaiman dia mampu menghasilkan badan yang baru, dan beberapa haiwan lain pun boleh
melakukan penjanaan semula. Okey, kalau Wani dengar perkataan yang Adam gunakan penjanaan semula, cikgu nak minta tolong Wani, ada di papan putih tu, Wani tolong tampalkan regenerasi Wani. Apa ni? Regenerasi. Tampal di sebelah mana, cikgu? Mana-mana je Wani, tak apa. Okey. Macam ni boleh. Okay. Alright. Kita nak kumpulkan berapa banyak sebenarnya keperluan mitosis dalam kehidupan. Okey, yang seterusnya kita ada gambar hydra dan pokok setawar. Ya. Jadi apa pula yang boleh diterangkan berdasarkan rajah di sini? Silakan, siapa boleh jawab? Okey. Saya, cikgu. Norman. Mitosis membantu organisma seperti hydra, pokok setawar menghasilkan individu baru melalui pembentukan tunas. Okey. Kalau Wani dengar tadi, apa disebutkan oleh Norman ialah pertunasan. Sebenarnya Wani, ini ialah pembiakan dan pembiakan ada dua jenis Wani. Pembiakan seksual dan asexual. Maka mitosis ini penting untuk pembiakan asexual Wani. Pembiakan asexual. Ya. Okey, so itulah jawapannya, cikgu. Ya, betul. Okey, ni jawapan yang kedua. Okey, yang seterusnya kita ada gambar luka yang dirawat akhirnya sudah pun pulih. Apa yang berlaku di sini? Okey, siapa nak cuba? Okey, Michelle. Saya nak cuba. Okey. Apabila kecederaan berlaku kepada badan kita, mitosis akan menghasilkan sel-sel yang baru untuk menggantikan sel yang dah mati atau dah rosak. Ya, itu betul. Michelle. Ya. Okey. Jadi apa yang Wani nampak sesuai dalam pilihan jawapan tu Wani untuk digambarkan proses ini? Saya rasa jawapan dia penyembuhan luka. Ya, betul. Okey. Bermaknanya tanpa mitosis Wani, kalau kita luka, mungkin dia akan terbuka sampai bila-bila. Betul, dan lebih banyak pendarahan akan berlaku. Ya. Dan mungkin kita tidak akan hidup lama, cikgu. Betul tu Wani. Okey. Okey, yang seterusnya kita ada gambar. Kita nampak ada daging. Kan? Betul. Okey, silakan. Siapa boleh buat penceritaan atau penjelasan tentang raja ini? Okey, checkpoint 7. Siapa nak cuba? Cikgu, saya nak cuba lagi, cikgu. Okey, Norman. Melalui mitosis, teknik pengkulturan menggunakan sel stem daripada haiwan yang kemudiannya dikultur di dalam makmal untuk menghasilkan daging. Jadi Wani, apa yang Norman beritahu kita ianya pengkulturan daging. Ya. Sebenarnya Wani, teknik ini di setengah-setengah negara telah dilakukan dengan jayanya di mana pengkulturan daripada stem cell menghasilkan perangkat daging. Kita ambil stem cell daripada lembu contohnya, kita kuturkan di makmal dapat daging. Bukan dapat lembu, dapat daging saja. Dan kelebihannya Wani, kita boleh merancang kualiti daging dihasilkan. Adakah kita nak rendah lemak, lebih protein, di setengah-setengah negara. Tapi masih di peringkat kajian lagi. Okey, jadi jawapan untuk checkpoint 7 ni teknologi kultur daging. Tepat sekali. Hebatlah Kak Wani kita. Itu dia. Okey, kita ada checkpoint 8. Di sini nampak gambar DNA. Kita nampak ada gambar jarum. Jadi apakah rasanya mitosis yang teknologi apa yang memerlukan mitosis dalam rajah ini? Silakan. Okay. Cikgu, saya nak jawab, cikgu. Okey, silakan Nazim. Baiklah, dalam rajah tu dia menunjukkan terapi sel-sel. Dia menggunakan sel stem daripada susum tulang bagi merawat rawan yang rosak. Hasil dia akan menghasilkan organ secara mitosis. Jelas tak Wani jawapan? Mungkin kita boleh minta Nazim untuk ulang sekali lagi, tapi dekatkan mikrofon Nazim. Oh, maaf. Okey. Dalam rajah tadi, dia menunjukkan terapi sel stem. Terapi sel stem ni, dia menggunakan sel stem daripada susum tulang bagi merawat rawan yang rosak. Hasil dia akan menghasilkan organ secara mitosis. Tu jawapannya, cikgu. Ya, Okey, terima kasih Nazim. Wani tahu tak sebenarnya teknologi ini antara teknologi yang sangat diusahakan
kerana didapati ramai pesakit yang mengalami kerosakan organ, akhirnya tidak dapat menjalani hidup yang berkualiti. Maka dengan teknologi stem cell ini, kita dapat hasilkan organ daripada DNA pesakit itu sendiri. Itulah dia teknologi stem cell. Ya. Okey. Dan yang terakhir, yang cikgu nak uji, kita nampak gambar tumbuhan dalam tabung uji dan bekas kaca. Apakah yang diceritakan di sini? Okay, siapa nak jawab? Saya belum dengar suara Ain. Saya nak cuba. Silakan Ain. Dalam bidang pertanian, teknik pengkulturan tisu tumbuhan digunakan untuk menghasilkan anak-anak pokok melalui pengkulturan sel-sel induknya tanpa melalui proses persenyawaan. Betul. Okey. Jadi jawapannya adalah teknologi kultur tisu. Ya, jadi kalau kita tengok di atas papan putih tadi Wani, dah ada 6 keperluan mitosis dalam kehidupan kita. Ya. Itu dia yang apa orang kata ada kaitan dengan kehidupan kita. Jadi sebenarnya biologi ni mungkin bagi mereka yang kata susah, mungkin mereka fikir hanya belajar berdasarkan buku saja. Tapi kalau mereka cuba untuk orang kata aplikasikan dengan kehidupan seharian, senang je kan nak skor A+, cikgu. Tengok kakak Wani kita bagi semangat. Dia cuba bagi semangat ni. Betul Wani, tepat. Okey. Alright cikgu, kita dah buat sampai ke checkpoint 9. Nampaknya mereka semua dapat jawab dengan betul. Mereka dah faham sebenarnya proses-proses ini. Jadi lepas ni kita nak belajar lebih banyak lagi bersama dengan Cikgu Mardiana. Hanya selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Mardiana selaku Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan 6 murid dari Sekolah Menengah Sains Ulu Selangor Batangkali Selangor untuk subjek biologi topik pembahagian sel. Okey baiklah, seperti tadi kita dah sama-sama belajar mengenai pembahagian sel, kita sel dan mitosis dan juga keperluan mitosis dalam kehidupan seharian. Jadi sekarang ini kita nak teruskan pembelajaran kita dengan meiosis. Betul, cikgu? Tepat sekali. Okey, jom kita teruskan. Dipersilakan, cikgu. Terima kasih, Wani. Okey, untuk pembelajaran seterusnya, murid-murid, kita tak lengkaplah pembahagian sel sekiranya kita tidak belajar tentang meiosis juga. Okey, maknanya mitosis tadi telah pun disimpulkan oleh Kak Wani kita. Sekarang kita akan masuk kepada satu lagi jenis pembahagian yang dinamakan sebagai meiosis. Baiklah. Meiosis, kalau murid-murid tengok, ada gambar ni yang cikgu rasa daripada menengah rendah ya, ataupun mungkin sekolah rendah dah tengok ya. Betul. Ada sperma dan juga ovum. Jadi itu menunjukkan meiosis ini ada pengkhususannya Wani. Apakah keperluan atau kepentingannya? Baiklah, meiosis ialah proses pembahagian sel yang berlaku dalam organ pembiakan untuk menghasilkan gamet yang mempunyai bilangan kromosom separuh. Haploid. Daripada bilangan kromosom sel induknya iaitu diploid. Meiosis juga menghasilkan variasi genetik dalam spesies yang sama. Cikgu telah pewarnakan beberapa perkataan dengan warna merah Wani di situ. Kerana itulah sebenarnya keupayaan istimewa proses meiosis dalam menghasilkan sel anak yang dinamakan gamet. Gamet. Okey. Jadi, berbeza dengan mitosis, meiosis ada 2 peringkat. Ada meiosis 1 dan meiosis 2. Jadi, kalau kita tengok, Pak Mat tadi masih kekal dalam meiosis, tetapi untuk meiosis 1, kita perlu labelkan dan namakan setiap fasa tadi dengan 1 di belakangnya. 1 di belakangnya. Maksudnya, Wani, profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Dan perkara ini sangat penting. Memandangkan meiosis memang ada 2 peringkat Wani ya. Betul. Jadi dan kalau Wani boleh kalau Wani perasan kan tadi semasa cikgu menerangkan mitosis, bila kita beri gambar sel, warna kromosom sama. Untuk meiosis, cikgu gunakan warna yang berbeza. Ada 2. Dia 2 ya. Okey, inilah perkara-perkara yang murid-murid di rumah dan juga murid di atas talian perlu catatkan. Ya. Alright, kita teruskan ya.
Antara banyak-banyak fasa di dalam meiosis 1, cikgu nak menekankan dan menghuraikan lebih lanjut tentang profasa 1. Dan cikgu mohon murid-murid untuk memberi perhatian kepada perkataan-perkataan yang ditebalkan, dihitamkan ya. Okey, kromatin memendek dan menebal dan membentuk kromosom yang jelas kelihatan. Kromosom homolog berpasangan sinapsis membentuk bivalent ataupun dikenali sebagai tetrad, iaitu terdapat 4 kromatid bagi kromosom homolog. Proses pindah silang, iaitu pertukaran bahan genetik antara kromatid-kromatid bukan seiras berlaku. Pindah silang menghasilkan kombinasi gen yang baru pada kromosom. Tempat di mana kromatid bersilang disebut kiasma. Pada fasa akhir, membran nukleus dan nukleus mula menghilang. Kedua sentriol bergerak ke kutub sel bertentangan. Getah gelendung berbentuk antara sentriol. Jadi Wani, di sini cikgu memberikan perhatian khusus untuk fasa 1 kerana di sini terdapat beberapa perkara yang perlu pelajar-pelajar telitikan dengan baik untuk mahir dalam bab ini. Selebihnya seperti metafasa, anafasa dan telofasa sama saja seperti mitosis. Ya. Okey, jadi okey, kita cikgu, ya, nak tanyalah dalam peperiksaan kalau nak menjawab soalan sebegini, kita perlu bagi dalam bentuk ayat penuh ataupun boleh poin-poin saja, cikgu? Okey, ini kan jawab soalan yang sama yang antara soalan paling popular sekali Wani ya. Sering ditanyakan. Oh ya, okey. Cemerlang soalan Wani ni. Ya, cikgu. Okey, baiklah. Untuk memberi pandangan kepada soalan Wani tadi, dari segi persembahan jawapan, ayat penuh atau ayat poin Wani ya. Kalau poin di sini digunakan untuk mengatur jawapan, ya. Boleh. Tetapi ayat yang digunakan ringkas tetapi memberi makna Wani. Ya. Janganlah ringkas sehingga tidak dapat menerangkan maksud fakta ataupun menerangkan fakta. Kadang-kadang Wani, pelajar berlakulah kecuaian di mana pelajar tadi contoh Wani contoh memberikan jawapan ya atau tidak. Tiada atau ada. Ya. Jadi kita tidak dapat memahami maksud kepada fakta yang diterangkan. Ini mungkin kerana kecuaian lah Wani ya. Maksudnya kalau ada fakta kena ada huraian dia sikit lah kan cikgu? Ya betul. Okey, baik. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini ada lukisan dan menerangkan satu proses ya. Kita ada P, Q dan R. Dan di sini ialah gambar rajah ini menerangkan sinapsis. Okey. Jadi cikgu ingin menguji ya di checkpoint 10 murid-murid di atas talian untuk menerangkan kepada kita apakah P, Q dan R. Okey, siapa nak cuba? Saya nak cuba. Okey Nazim, silakan. Okey, baiklah. Kalau kita semua tengok dekat P tu, pada awal profasa 1 itulah time tu. Kromosom dia tersusun secara rawak. Maksud dia secara random lah. And pada Q dan pada R, kromosom paternal tu dia menghampiri kromosom maternal untuk menghasilkan kromosom homolog. Okey. Betul ke cikgu jawapan Nazim? Jawapan Nazim tu betul Wani. Okey, cuma bagus cikgu Nazim. nak menghuraikan untuk memberikan lebih kefahaman. Pertama, tips bagaimana murid-murid boleh melukis dengan baik untuk menampakkan proses di fasa 1, gunakan warna yang berbeza untuk memberikan menunjukkan ada kromosom paternal dan maternal. Di sini cikgu menggunakan warna biru yang solid dan warna biru yang outline saja dan panjang yang berbeza. Jadi Wani, bila Wani pada awalnya tanya apakah bahagian yang susah ya, untuk secara umumnya pengalaman cikgu menjadi seorang guru biologi, kemahiran melukis ini perlu ditekankan dengan baik. Ya. Kadang-kadang pelajar boleh lukis Wani tapi terlupa. Panjang dan pendeknya saiz kromosom juga perlu dibezakan. Beza saiz untuk biru dan oren itu ya cikgu? Ya Wani. Oh, kalau dua-dua sama panjang salah lah. Salah. Okey. Ya? Kena ingat tu. Ya, murid tolong ingat ya, catat ya. Okey, jadi seterusnya kita tengok pula checkpoint 11. Kita ada tentang pindah silang. Okey, sebelum cikgu nak tanya soalan, cikgu nak terangkan dulu apa yang berlaku dalam rajah setelah sinapsis berjaya dengan baik, kita akan dapati kromosom homolog tadi Wani sama ada
bersentuhan, Wani tengok ni bersentuhan, cikgu kata balik, minta maaf. Dia bersentuhan atau tidak. Ya. Jadi tempat yang bersentuhan tadi Wani, kita namakan sebagai kiasma. Kiasma. Jadi bivalent ialah apabila ianya bersentuhan. Berlaku juga kadang-kadang peristiwa kromosom homolag ini tidak bersentuhan. Satu Wani tengok kadang-kadang kan ada anak yang ada bahagian tertentu pada tubuh badan mereka sama seiras dengan induk atau mak dan ayah. Betul. Tak saling tumpah pun. Ya. Sebab tak ada berlaku kombinasi yang baharu. Okey. Seterusnya, kita tengok setelah bersentuhan, bila sentuh tuan ni, tujuan dia nak bertukar. Bertukar? Ya, jadi kita tengok yang oren ni, pasangan oren, pasangan oren tidak ada apa-apa perubahan baru, tetapi pasangan biru sudah ada sedikit segmen yang tertukar. Ya. Ya, ini dinamakan pindah silang. Jadi soalan Cikgu Wani, apakah kepentingan pindah silang? Okey, apakah kepentingan pindah silang? Siapa nak jawab? Kita nak minta Intan. Okey, silakan Intan. So, kepentingan pindah silang ni adalah untuk menghasilkan kombinasi gen ataupun kromosom. Jadi gamet yang terhasil adalah berbeza dan akan menghasilkan variasi di kalangan anak. Jadi kawan ni, kalau Wani tengok kan apa kepentingan variasi ya Wani? Pertama yang kita boleh lihat, benti sama. Ya, maksudnya daripada pasangan mak dan ayah yang sama, tetapi rupa anak-anak tu tak sama Wani. Ya. Dan kebolehan mereka pun berbeza. Contohnya ada yang boleh lari laju. Ya, abang boleh lari laju, adik mungkin boleh mendapat grade yang lebih baik. Betul. Ya, ini walaupun daripada mak ayah yang sama. Ini menunjukkan gamet ibu dan ayah tadi telah pun berlaku kombinasi yang baharu. Ya, itu satulah. Dan daripada segi kemandiran spesies dalam konteks lebih besar Wani, perkara ini boleh membantu sesuatu spesies itu daripada tidak pupus. Contohnya Wani, penyakit datang ya, contoh COVID ya Wani, contoh ya. Ketahanan kita tak sama kerana kita ada variasi yang berbeza. Adik-beradik kita pun kita tengok kalau si abang sesama, mungkin adik tak sesama. Sebabnya dia membawa genetik yang berbeza. Penting proses pindah silang ini berlaku dengan baik. Jadi cikgu, saya nak tanya, berkemungkinan apa orang kata kebolehan ada dalam diri seorang anak itu datangnya daripada ibu bapa? Kelebihan contohnya lah, macam pandai melukis ke, pandai berenang ke, adakah itu datang daripada ibu bapa punya kebolehan juga ke macam mana cikgu? Okey, kalau yang kebolehan yang Wani nyatakan tadi secara khususnya ialah tentang kepintaran dan kecerdasan ya Wani. Dan kecerdasan dan kepintaran ini bukanlah secara mutlak diturunkan daripada ibu bapa ataupun induk. Sebaliknya boleh dilatih dan dipengaruhi oleh persekitaran. Ya. Okey, baik. Jadi itu dia, ada orang kata macam bakat dia ni datang pada ibu bapa. Tapi sebenarnya kalau orang yang tidak ada bakat pun kalau digilap boleh menjadi seorang yang hebat juga satu hari nanti. Tepat Wani. Baik cikgu, okey, satu penjelasan yang sangat mudah faham. Saya sendiri pun dah faham proses meiosis ini. Dan lepas ini ada banyak lagi yang kita akan buat bersama-sama dengan Cikgu Mardiana. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini dalam Ratu Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Perasaan saya setelah mendapat keputusan SPM ialah saya amat gembira dan berbangga kerana setelah segala usaha dan juga kerja keras saya berjaya mendapatkan keputusan yang amat cemerlang serta dapat membanggakan keluarga, rakan-rakan dan guru-guru saya yang telah menaruh harapan pada saya. Hala tuju, saya setelah mencapai keputusan SPM, setelah berfikir panjang, saya akan cuba untuk memohon beasiswa bagi menyambung pelajaran saya dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM yang relevan dengan sektor industri 4.0 pada masa akan datang. Tips dan kata-kata pedoman yang dapat saya berikan kepada calon SPM yang akan datang ialah anda perlulah mempunyai niat yang betul. Pastikan anda
anda menimba ilmu dengan niat yang ikhlas untuk meningkatkan kecemerlangan diri anda, membanggakan keluarga anda serta membangunkan masyarakat dan negara. Seterusnya, anda perlulah berusaha dengan keras dan konsisten dengan kerja anda supaya anda dapat meningkatkan ilmu anda untuk mencapai keputusan yang cemerlang. Seterusnya, anda perlulah percaya pada diri anda yang anda mampu untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang serta dapat membanggakan diri anda. Akhir sekali, jangan berputus asa. Teruskan usaha anda walau sesusah mana pun perjalanan anda. Teruskan mengayuh sehingga anda tiba ke destinasi anda. Saya doakan kepada semua calon-calon SPM agar anda semua mendapat keputusan yang cemerlang serta dapat membanggakan diri anda serta keluarga anda. Itu sahaja pada saya. Terima kasih dan jumpa lagi. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Mardiana dalam subjek biologi topik pembahagian sel. Okey, kita dah sampai ke segmen yang terakhir untuk kita sama-sama berganjak kepada subjek seterusnya, topik seterusnya iaitu cikgu kata kesihatan yang tadi. Ya, Wani, betul. Jadi mari kita ambil tahu tentang kesihatan dalam topik kita hari ini. Mari kita cikgu. Okey, Wani, terima kasih. Jadi untuk 6.4 SK yang terakhir, kita ada isu pembagian sel terhadap kesihatan manusia. Okey, baiklah. Orang kata mengharapkan hujan hingga ke petang, panas hingga ke petang, hujan di tengah hari. Bermaknanya murid-murid, kita juga perlu memahami proses-proses ini mungkin mengalami masalah, ya. Jadi kalau murid-murid tengok di sini, cikgu ada gambar sel normal dan sel kanser. Jadi dalam pembelajaran pembagian sel, secara langsungnya pembagian sel ini boleh mengakibatkan terbentuknya sel-sel kanser. Ya? Jadi kalau Wani tengok, ini minta maaf, apa cikgu ada di sinilah contoh beberapa bagaimana sel normal, tidak normal dan menjadikan masalah kanser tadi. Okey, di sini Wani, kalau cikgu boleh kongsikan bagaimana sel kanser boleh berlaku. Ada proses terdedah pada mutagen, ya, maknanya organisma tadi terdedah pada mutagen. Maklumat mitosis dalam DNA telah pun berubah, berlaku mutasi DNA. Jadi sel tidak normal dihasilkan, mitosis berlaku dengan cepat, tidak terkawal, ya. Pak mat tadi tak habis mungkin, dan akhirnya menyebabkan tumor terhasil, sama ada benigna ataupun malignant. Okey, cikgu nak tanya pada murid-murid, boleh tak saya terangkan pada cikgu jenis-jenis mutagen yang ada? Jenis mutagen. Hai cikgu. Okey, silakan Ain. Ada terdapat 3 jenis mutagen iaitu fizikal, kimia dan biologi. Contoh mutagen fizikal ialah sinaran radioaktif atau sinar terion. Contoh mutagen kimia ialah bahan kimia yang bersifat karsinogik ataupun boleh dipanggil karsinogen. Contoh biologi pula ialah virus atau bakteria. Okey. Terima kasih Ain. Terima kasih cikgu? Ain. Ya, betul. Itu maklumat yang penting, ya. Kita perlu elakkan mutagen tadi, Wani. Baik. Okey, seterusnya kita tengok. Inilah contoh bagaimana sel yang Wani nampak warna merah tu tumor. Tetapi setelah ia bergerak kepada organ yang lain, ianya telah menjadi kanser, Wani. Okey. Di sini untuk checkpoint 13, cikgu ingin berkongsi tentang beberapa jenis rawatan kanser. Okey, boleh murid-murid atas talian berkongsi dengan kita apakah contoh-contoh rawatan bagi kanser? Okey, Michelle, silakan. Saya cuba. Okey, untuk rawatan sel kanser ni terdapat 3. Yang pertama, rawatan surgery di mana tempat bahagian ada tumor malignan tu akan dibuangkan. Yang kedua, radioterapi iaitu sinar terion untuk memusnahkan sel-sel kanser. Yang ketiga adalah treatment kemoterapi menggunakan perubatan untuk Okey, itu dia ada 3 jenis perubatan. Terima kasih Aira. Terima kasih Michelle. Okey, dan kalau kita dah berbicara tentang mitosis, ada berlaku kesilapan. Begitu juga meiosis, Wani. Tidak kurang juga kesannya sekiranya meiosis tidak berlaku dengan tertib ataupun sempurna, di mana inilah antara sindrom, ya, antara sindrom yang disebabkan oleh meiosis yang tidak tertib.
Jadi cikgu nak tanya anak-anak untuk memberikan memberikan pandangan apakah yang berlaku di sini yang boleh menyebabkan sindrom-sindrom dalam gambar ini. Silakan. Okey, apa yang menyebabkan sindrom seperti dalam gambar itu? Siapa nak jawab? Okey, okey, Intan. Silakan Intan. So, bilangan kromosom dekat dalam individu tersebut ialah tidak normal. Bilangan yang normal bagi manusia ialah 46, manakala bagi individu tersebut dia kurang ataupun lebih kromosom. Ya, betul. Terima kasih Intan. Jadi kan Wani sebenarnya kita dah lengkap lah. Kita dah sudah menghabiskan daripada 6.1, 6.2, 6.3 dan akhir sekali 6.4 itu tak isu kesihatan, isu pembagian sel terhadap kesihatan manusia. Jadi cikgu harap murid-murid di rumah, Wani dan juga murid-murid di atas talian dapatlah sedikit ilmu ataupun tentang bagaimana mitosis atau pembagian sel ini yang memberi kesan pada kehidupan kita. Okey, itu dia penting mengapa kita perlu ambil berat tentang meiosis dan juga mitosis, cikgu. Betul. Jadi sebelum kita akhiri hari ini, mungkin kita nak dengarkan kata-kata terakhir pada cikgu yang ingin diucapkan kepada anak murid cikgu yang sedang menonton di luar sana dan semua murid di atas talian hari ini, cikgu. Okay, terima kasih Wani. Okey, untuk semua murid-murid di luar sana ya dan juga di atas talian, cikgu ingin mengucapkan kepada murid-murid supaya sentiasa menyayangi diri murid-murid, jagalah diri dahulu supaya boleh menjaga keluarga dan orang lain. Ya, itu dia pesanan daripada Cikgu Mardiana ni. Pesan untuk sentiasa jaga diri anda. Dan sekian sajalah pembelajaran kita hari ini daripada Cikgu Mardiana binti Yusof selaku Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan juga 6 murid dari Sekolah Menengah Sains Ulu Selangor Batang Kali Selangor. Kita ucapkan terima kasih kepada Muhammad Adam Mirza, Muhammad Nazim Akmal, Nur Ain Salihah, Aira Michelle, Norman Ishak dan juga Intan Nur Najwa. Kawan ini doakan agar anda berjaya memperoleh markah yang cemerlang dalam biologi dan buatlah ibu bapa anda dan juga Cikgu Mardiana bangga dengan pencapaian anda. Okey, jadi sekian saja pembelajaran kita hari ini. Dari saya Wani Carey, kita jumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini binti Zuhdin, guru subjek Asas Sains Komputer Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor. Kepada calon-calon SPM 2021, saya berharap awak semua dapat kekalkan momentum, teruskan mengikuti PDPR di rumah secara konsisten, sentiasalah berdoa, mohon diberikan kesihatan yang baik, mohon restu ibu bapa dan guru. InsyaAllah kejayaan pasti milik anda semua. Good luck, all the best. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Hafiza binti Izadin, guru daripada Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021. Ingatlah bahawa kunci kejayaan ialah percaya dengan kebolehan diri sendiri. Saya pasti anda boleh.